Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwani binti Maswai, P113376, melalui kursus GC 8014, kursus penyelidikan kualitatif di bawah Dr. Ahmad Zamri Mansur, akan membentangkan tugasan berkaitan dengan 4 paradigma penyelidikan. Paradigma yang pertama ialah positivism. Ianya merupakan sesuatu yang boleh diukur, dibuktikan dan mempunyai elemen hubungan sebab dan akibat. Sesuatu realiti mengandungi sesuatu yang boleh diperolehi melalui deria-deria yang ada. Ianya adalah bersifat inquiry, di mana penyelidikan yang sistematik dan saintifik diperlukan untuk membuktikan sesuatu. Antara matlamat utama positivism ini ialah untuk menguji dan membuktikan sesuatu hipotesis di mana dapatan daripada kajian ini tidak boleh digeneralisasikan. Antara pendekatan pengumpulan data melalui teori melalui paradigma positivism ini adalah pendekatan kuantitatif. Paradigma yang kedua pula ialah interpretivism. Ianya merupakan satu usaha untuk memberikan keterangan tentang sikap dan keadaan manusia secara pandangan umum. Ianya menitik beratkan tentang penceritaan, pengisahan dan juga memberikan gambaran tentang sesuatu fenomena yang wujud. Fokus analisa yang mendalam mengenai sesuatu isu secara semula jadi, di mana isu tersebut diinterpretasikan melalui perspektif individu yang bertindak sebagai peserta kajian. Antara ciri-ciri utama interpretivism ini ialah ianya adalah hasil pandangan perspektif individu dalam masyarakat, iaitu dalam lapangan kajian secara semula jadi. Matlamat utama interpretivism ini ialah untuk mengkaji dan juga memahami sikap dan perangai manusia, di mana data yang diperolehi daripadanya tidak boleh digeneralisasikan. Paradigma yang ketiga ialah pragmatism. Ianya adalah suatu kaedah menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Ianya adalah berbentuk penyelidikan action research, iaitu penyelidikan kajian tindakan menggunakan mixed method dan juga DDR. Antara ciri utama pragmatism ini ialah ianya bersifat intervensi, iaitu di mana penyelidikan empirikal dilakukan secara semula jadi. Ianya adalah perkongsian di antara penyelidik dan juga pengamal. Melalui ia dapat membangunkan teori dan juga mereka bentuk disiplin ilmu. Apa yang dapat dirumuskan mengenai pragmatism ini iaitu sesuatu pengetahuan hanya boleh diperolehi melalui pengalaman. Paradigma yang terakhir iaitu critical theories. Ianya merupakan penyelidikan sains sosial di mana sesuatu realiti itu dapat difahami. Realiti ini dapat dibentuk melalui kuasa politik, kuasa sosial, etnik, jantina, ekonomi yang berlaku dari semasa ke semasa dalam masyarakat. Antara tujuan utama critical theories ini dilakukan adalah untuk mengkritik masyarakat ataupun mengkritik struktur sosial yang berlaku untuk mempercebatkan perubahan sosial yang saksama yang diharapkan dalam masyarakat. Ianya adalah mengkaji kepada gejala, kes dan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Apakah perbezaan bentuk data positivism dan juga interpretivism? Bentuk data bagi positivism adalah berbentuk numerical ataupun berbentuk nombor, statistik yang boleh difahami secara logik. Ilmu dalam positivism adalah sesuatu yang objektif, iaitu sesuatu yang boleh diukur. Ilmu tidak dapat diperolehi melalui interpretasi. Bentuk data bagi positivism ini adalah secara kuantitatif keseluruhannya. Manakala bentuk data bagi interpretivism pula adalah berbentuk gambar, perkataan ataupun ayat. Ianya adalah bersifat subjektif yang berkaitan dengan realiti kehidupan manusia. Melalui interpretivism ini, datanya adalah secara kualitatif keseluruhannya. Ianya merupakan sebuah realiti yang perlu diinterpretasikan.
Apakah perbezaan kaedah kutipan data di antara positivism dan juga interpretivism? Untuk positivism, kaedah kutipan data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu data dikumpul melalui soal selidik, melalui eksperimen dan juga ujian. Data-data yang diperolehi melalui pendekatan ini akan digunakan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang dibina berdasarkan sesuatu teori. Manakala kaedah kutipan data interpretivism pula adalah menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperolehi melalui pemerhatian, melalui temu bual dan juga analisis dokumen. Data-data yang diperolehi melalui pendekatan kualitatif ini akan digunakan untuk membina konsep dan juga suatu kategori bagi fenomena yang berlaku. Apakah perbezaan pendekatan induktif dan didaktif serta hubungannya dengan positivism dan juga interpretivism? Untuk pendekatan induktif, ianya adalah menggunakan konsep hill climbing, di mana sesuatu konsep dan juga kategori dibina melalui fenomena yang berlaku secara semula jadi. Pendekatan induktif ini digunakan untuk paradigma interpretivism, di mana ianya adalah bertujuan untuk memahami sikap dan perangai manusia. Manakala pendekatan didaktif pula menggunakan konsep waterfall, iaitu sesuatu itu boleh dijelaskan melalui satu set teori tertentu. Kita cuba memahami dan mencari cara bagaimana sesuatu teori itu boleh digunakan. Pendekatan didaktif ini digunakan untuk paradigma positivism, di mana ianya adalah bertujuan untuk menguji dan membuktikan sesuatu hipotesis yang dibina melalui sesuatu teori.